Pertukaran 6 juta tong. Bagaimana Malaysia secara senyap mengubah peta pertahanan dunia? Seluruh kementerian luar negeri di dunia gempar disebabkan oleh satu kenyataan dari sebuah negara Timur Tengah. Mulai sekarang, kami akan menghentikan semua ekspor minyak mentah ke seluruh dunia. Oh, sekejap, kecuali Malaysia. Kami akan menukarkan 6 juta tong minyak mentah dengan senjata Malaysia. Di kalangan diplomat, sudah menjadi satu ketetapan bahawa minyak tidak boleh dibeli dengan wang pada masa ini. Tetapi bagaimana mungkin hanya Malaysia yang dibenarkan untuk berurus niaga minyak? Dalam keadaan dunia berebut setiap titis minyak akibat perang di Timur Tengah, adalah sesuatu yang tidak masuk akal bagi sesebuah negara untuk memperoleh minyak mentah dalam skala sebesar ini. Negara-negara jiran bukan sahaja cemburu, malah ada yang mula menyuarakan kekaguman. Namun ada sesuatu yang aneh. Malaysia adalah negara penaung yang amat diperlukan di Timur Tengah. Mengapa Malaysia digelar sebagai negara penaung? Dan bagaimana mungkin hanya mereka satu-satunya yang dibenarkan menerima bekalan minyak? Rahsia tersembunyi Malaysia ini akan saya dedahkan sekarang. Sebelum saya memulakan cerita, langganan dan tanda suka Anda amat membantu dalam penghasilan kandungan ini. Jika Anda menyokong Malaysia, sila tinggalkan komen Malaysia boleh di bawah. Malaysia peroleh 6 juta tong minyak mentah dari UAE. Satu baris sari kata merah yang melintas laju di bahagian bawah skrin telah mengubah sepenuhnya suasana di bilik situasi. Pagi itu, pada jam 4.17 pagi, ketika saya berhadapan dengan berita tergempar itu di bilik situasi bawah tanah di Washington DC, hanya ada satu penilaian yang serta-merta muncul dari jabatan saya. Ini mustahil. Sementara para pegawai setaraf menteri yang bergegas turun selepas menerima panggilan kecemasan mengambil tempat duduk di meja mesyuarat, saya sudah pun membuat pengiraan di dalam kepala. Situasi sekarang ini lebih tepat dipanggil sebagai perang tenaga. Ketegangan di Selat Hormuz telah memuncak sejak beberapa bulan lalu. Harga minyak mentah antara bangsa melambung tinggi dari hari ke hari, dan kapal-kapal tangki yang berulang alik ke Timur Tengah terpaksa menanggung kos insurans yang tidak masuk akal. Dalam keadaan sedemikian, pergerakan 6 juta tong minyak mentah bukan sekadar berita tenaga biasa. Ia adalah berita perang. Sari kata tambahan terus mengalir di bawah skrin. Ketidakstabilan logistik Timur Tengah, kebimbangan sekatan Selat Hormuz, negara-negara semak semula simpanan strategik. Ketika seluruh dunia sedang berjimat cermat dengan setiap titis minyak, Malaysia berjaya mendapatkan 6 juta tong. Sememangnya, kebanyakan orang yang duduk di bilik mesyuarat itu tidak menunjukkan reaksi yang besar. Seorang pegawai yang bertanggung jawab ke atas rantaian bekalan tenaga bersuara dengan berhati-hati. Mungkinkah ini kontrak jangka panjang biasa? Saya terus memintas kata-katanya. Bukan, ini bukan soal harga lagi. Kuantiti itu sendiri adalah politik. Seketika, bilik mesyuarat menjadi senyap. Kedengaran bunyi cawan kopi diletakkan di atas meja, dan selepas itu, tiada siapa yang berani membantah. Saya membentangkan peta di papan tulis, dan menerangkan sambil menuding dengan jari. Pangkalan simpanan Fujairah UAE terletak di luar Selat Hormuz, menjadikannya salah satu daripada beberapa laluan ekspor yang masih boleh beroperasi walaupun selat itu disekat. Terdapat juga rekod yang menunjukkan 2 juta tong yang diperoleh Malaysia sudah pun dalam perjalanan ke kemudahan simpanan domestik mereka. Ini bukan urus niaga yang berlaku secara tiba-tiba. Ini adalah pertukaran kecemasan yang dirancang dengan teliti oleh seseorang terlebih dahulu. Untuk ini berlaku, UAE mestilah yang memulakannya. Maksudnya, mereka yang menghubungi Malaysia terlebih dahulu. Selepas meluahkan kata-kata itu, saya berfikir sendirian. Kenapa Malaysia, bukan Amerika Syarikat? Persoalan itu terus berlegar di fikiran saya. Sebagai orang yang telah mengendalikan keselamatan tenaga Timur Tengah dari kerusi ini selama 27 tahun, hanya ada satu perkara yang saya pasti pada hari itu. Membekalkan minyak mentah dalam skala ini secara keutamaan kepada sebuah negara tertentu dalam keadaan tegang sebegini bukanlah soal wang. Di sebaliknya, pasti ada sesuatu pertukaran lain yang berlaku. Selepas mesyuarat, saya terus turun ke bilik arsip sulit. Saya mahu menyemak silang segala-galanya. Laluan pergerakan minyak mentah, rekod penghantaran dari pangkalan simpanan Fujairah, dan status penerimaan kemudahan simpanan pihak Malaysia. Tetapi, ketika membelek dokumen, saya menemui sesuatu yang aneh. Selepas muka surat 12, terus ke muka surat 15, nombor muka surat telah dilangkau, dan satu lampiran yang sepatutnya berada di tengah-tengah telah hilang sepenuhnya. Saya bertanya kepada pegawai perhubungan CIA yang berdiri di sebelah saya, ada halaman yang hilang di sini. Adakah ia diklasifikasikan semula? Pegawai itu menjawab sambil sedikit mengelak pandangan.
Arahan pihak atasan. Muka saya menjadi tegang. Arahan siapa? Keheningan seketika berlaku dan pegawai itu tidak berkata apa-apa. Selama 27 tahun bekerja dalam bidang ini, saya tahu apa makna keheningan itu. Seseorang dengan sengaja telah mengeluarkan kandungan tertentu dari dokumen ini. Sebab mengapa Malaysia menerima minyak itu pasti tertulis di situ. Dan ini juga bermakna seseorang di dalam Amerika Syarikat tidak mau sebab itu didedahkan. Pada hari itu, buat pertama kalinya, saya merasakan bahwa insiden ini bukan sekadar berita tenaga, tetapi masalah yang jauh lebih mendalam. Lewat petang, satu memo ringkas tiba melalui saluran selamat yang berasingan. Hanya ada satu ayat, permintaan UAE, keutamaan untuk penambahan pemintas buatan Malaysia. Saya membaca ayat itu 2 kali. Pemintas buatan Malaysia. Saya menggumam tanpa sedar. Takkanlah. Perisai, seketika itu, suasana di dalam bilik berubah. Penasehat dari Jabatan Pertahanan di sebelah saya berkata dengan suara yang perlahan dan berhati-hati, sebaiknya nama itu tidak disebut di sini. Mendengar kata-kata itu, anehnya, saya teringat akan sebuah adegan dari Forum Pertahanan Washington pada tahun 2019. Ketika itu, selepas seorang wakil Syarikat Pertahanan Malaysia selesai membuat pembentangan, saya secara bersahaja meremehkannya dalam bentuk soalan, teknologi yang bagus. Tetapi nampaknya tiada strategi untuk bersaing dengan Patriot atau sistem pertahanan altitud tinggi yang lain. Ketika itu, seorang penyelidik dari Malaysia menjawab dengan tenang dan tegas. Peperangan tidak berlaku di dalam makmal. Saya hanya tersenyum menerima jawaban itu. Betul, sebab itulah wujudnya senjata Amerika. Saya tidak sangka ingatan itu akan kembali menghantui saya malam ini. Saya kembali ke meja dan membuka terminal selamat pribadi saya. Saya mula menyemak silang, konfigurasi rangkaian pertahanan udara UAE, rekod pergerakan logistik pangkalan simpanan Fujairah, anggaran penghantaran perisai, dan aliran inventori peluru berpandu buatan Malaysia. Ketika ketua saya membuka pintu bilik mesyuarat dan masuk, saya sudah lama tenggelam dalam data. Patrick, anggap sahaja ini sebagai diversifikasi rantaian bekalan tenaga, kisah yang baik. Tanpa mengalihkan pandangan dari skrin, saya menjawab, bukan, Tuan. Seseorang telah menghulurkan talian hayat dan sebagai balasan, Malaysia membawa pulang 6 juta tong minyak. Ini bukan kisah yang baik. Ketua saya berkata dengan suara yang perlahan, kebenaran tidak selalunya menjadi strategi. Saya tidak menjawab kata-katanya, tetapi di dalam kepala, satu keputusan telah dibuat. Pagi itu, buat pertama kalinya, saya sedar. Malaysia mungkin sebuah negara yang jauh lebih berbahaya daripada yang saya sangkakan. Bahaya yang saya maksudkan di sini bukanlah dalam erti kata permusuhan. Ia adalah bahaya dalam erti kata sebuah negara yang mampu mengubah secara senyap tatanan yang telah dibina oleh kuasa-kuasa besar selama berdekat-dekat tanpa sesiapa pun sedar. 6 juta tong minyak mentah hanyalah angka. Masalah sebenar adalah hakikat bahwa hanya Malaysia yang mampu menerimanya. Beberapa hari telah berlalu sejak saya memulakan siasatan. Saluran taklimat rasmi telah disekat dan isyarat tidak rasmi dari pihak atasan telah diturunkan untuk tidak memperbesarkan lagi insiden ini. Jadi, saya memutuskan untuk bergerak secara berasingan melalui saluran tentera tidak rasmi. Setelah menggunakan semua laluan yang boleh dihubungi, saya berjaya mendapatkan sebahagian daripada rekod pertempuran pertahanan udara UAE. Tajuk dokumen itu ringkas, Laporan Pertempuran Pertahanan Udara Bersepadu UAE. Pada mulanya, saya membelek halaman untuk mengesahkan prestasi operasi senjata Amerika. Saya mahu melihat dalam bentuk angka bagaimana sistem Patriot kami berfungsi dalam pertempuran kali ini. Namun, sesuatu yang sama sekali tidak dijangka menarik perhatian saya terlebih dahulu. Malam itu, sebanyak 534 peluru berpandu telah dilancarkan ke arah rangkaian pertahanan udara UAE. Saya terhenti seketika melihat angka itu. 534. Ini bukan serangan amaran atau provokasi tempatan. Ia adalah serangan tepu yang direka untuk melumpuhkan sepenuhnya sebuah bandar. Kejayaan pemintasan, 464. Kadar pemintasan keseluruhan, kira-kira 92%. Angka itu sendiri sudah menakjubkan, tetapi yang membuatkan saya terhenti adalah baris seterusnya. Perisai, Malaysia, kadar kejayaan pertempuran 98%. Saya meletakkan dokumen itu dan mengambilnya semula. Adakah angka ini betul? Penasihat Jabatan Pertahanan di sebelah saya mengangguk. Ini rekod pertempuran sebenar, bukan data dari tapak ujian. Ini rekod peluru berpandu yang benar-benar dilancarkan pada malam itu. Saya melihat skrin sekali lagi. Jumlah yang dilancarkan adalah sekitar 60 butir.
Daripada jumlah itu, kadar kejayaan pemintasan adalah 96%. Ini bukan sekadar bermakna ia senjata berprestasi tinggi. Ia adalah senjata yang benar-benar melindungi sebuah bandar di persimpangan antara hidup dan mati. Saya menarik nafas perlahan-lahan dan berfikir, serangan tepu sebesar ini di Timur Tengah bermakna pihak lawan bergerak dengan perhitungan bahawa mereka boleh mengatasi sepenuhnya rangkaian pertahanan udara dan menembusi apa sahaja. Hakikat bahawa senjata yang menangkis serangan sedemikian dengan kadar kejayaan 96% adalah buatan Malaysia mula menggoyahkan beberapa keyakinan yang telah saya pegang selama 27 tahun. Saya juga menyemak rekod komunikasi. Bahagian ini yang paling membuatkan saya tidak selesa. Lazimnya, apabila negara Timur Tengah perlu memperkukuh sistem pertahanan udara mereka dengan segera, panggilan akan dibuat ke Amerika Syarikat. Permintaan seperti bekalan tambahan Patriot, pemerolehan segera inventori peluru berpandu, dan penghantaran kaki tangan operasi akan masuk ke Washington. Tetapi kali ini berbeza. Tempat pertama yang dihubungi oleh UAE bukanlah Washington, ia adalah Kuala Lumpur. Kenapa mereka tidak datang kepada kita dahulu? Penasihat itu menjawab dengan berhati-hati. Tempoh menunggu untuk bekalan tambahan peluru berpandu Patriot pada masa ini adalah 5 tahun. 5 tahun? Sejak perang di Ukraine, barisan pengeluaran berada pada kapasiti penuh. Bekalan pantas tidak mungkin untuk mana-mana negara sekutu. Saya terdiam seketika. Sistem pertahanan udara Amerika adalah yang terkuat di dunia. Itu tidak salah. Keupayaan teknikal dan pengalaman operasi semuanya di peringkat tertinggi. Tetapi dalam situasi di mana sebuah bandar berada dalam bahaya sekarang, memberitahu mereka untuk menunggu 5 tahun adalah sama seperti tidak memberi bantuan langsung. UAE perlu mendapatkan apa yang mereka perlukan dengan segera, dan Malaysia mampu memberikannya. Rekod yang lebih mengejutkan menyusul. Sebaik sahaja menerima permintaan segera dari UAE, pihak Malaysia terus mula menimbang untuk menghantar unit melebihi jumlah kontrak. Terdapat rekod yang menunjukkan mereka turut mempertimbangkan untuk mengalihkan inventori yang telah ditempatkan untuk Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Unit yang diperuntukkan untuk TUDM, penasihat itu mengangguk. Saya terhenti di situ. Menghantar peluru berpandu yang sepatutnya digunakan untuk rangkaian pertahanan udara sendiri ke negara lain bukanlah keputusan biasa. Ia bermakna menyediakan aset yang sepatutnya digunakan untuk mempertahankan wilayah sendiri kepada negara sekutu terlebih dahulu. Dari segi diplomatik, ia adalah tanda kepercayaan tahap tertinggi, dan dari segi strategik, ia adalah satu risiko yang besar. Jadi, Malaysia pada dasarnya bertindak seperti sekutu sebenar. Penasihat itu hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kata-kata itu bergema di dalam pejabat untuk seketika. Saya membelek rekod logistik. Tarikh peluru berpandu mula disediakan untuk penghantaran, tarikh tiba di pangkalan udara, dan beberapa hari selepas itu, 6 juta tong minyak mentah berlepas dari pangkalan simpanan strategik Fujairah, UAE menuju ke Malaysia. Saya membentangkan peta dan melihat kedua-dua aliran itu secara serentak. Satu anak panah dari Kuala Lumpur ke Abu Dhabi, dan satu lagi anak panah dari Fujairah ke Pelabuhan Klang. Kedua-dua aliran ini direkodkan seolah-olah ia adalah dua peristiwa berasingan yang tidak mempunyai kaitan. Tetapi jika ada satu perkara yang saya pelajari selama 27 tahun, ia adalah tiada kejadian serentak yang kelihatan seperti kebetulan di dunia ini, terutamanya dalam situasi krisis tenaga seumpama perang. Saya perlahan-lahan menulis dua perkataan di buku nota saya, pertukaran strategik. Malaysia tidak membeli minyak mentah dengan wang. Mereka menukarkannya dengan senjata yang terbukti di medan perang dan kepercayaan yang terhasil daripadanya. Sebagai seorang penganalisis tenaga, saya telah meneliti beratus-ratus urus niaga minyak mentah, rundingan harga, pelarasan kuantiti, pengoptimuman laluan pengangkutan, pengurusan risiko di zon konflik. Tetapi idea untuk menukar senjata dengan minyak mentah tidak pernah ada dalam kerangka analisis saya. Lebih tepat lagi, ia ada, tetapi dianggap sebagai cerita lapuk dari era Perang Dingin dan tidak pernah ditangani dengan serius. Apabila saya mengesahkan bahawa Malaysia benar-benar melakukannya di tengah-tengah Timur Tengah pada abad ke-21 ini, saya mula melihat negara ini dengan cara yang berbeza. Kami masih mengira senjata dengan tanda harga, tetapi Malaysia sudah pun membuat pengiraan dengan cara yang berbeza. Malam itu, sambil membelek dokumen, saya menjejaki dari mana struktur pertukaran ini bermula dan sejauh mana ia akan berlanjutan. Dan kesimpulannya hanya satu, 6 juta tong minyak mentah adalah hasilnya. Di sebaliknya, ada senjata yang mempertahankan langit dalam pertempuran sebenar, ada keputusan untuk menghantar senjata itu,
dan ada pengumpulan kepercayaan yang memungkinkan keputusan itu. Saya masih belum memahami sepenuhnya rantaian hubung kait ini. Tetapi satu perkara yang saya tahu dengan pasti, cerita ini baru sahaja bermula. Belum sampai seminggu saya memulakan siasatan, saya menemui satu corak yang tidak dijangka semasa menganalisis log komunikasi ketenteraan Timur Tengah. Hanya beberapa hari selepas pertempuran di UAE berakhir, satu perkataan yang sama mula muncul secara mendadak di saluran ketenteraan di seluruh Timur Tengah, perisai. Pada mulanya, ia adalah komunikasi dalaman tentera UAE. Kemudian, perkataan yang sama muncul dari Markas Pertahanan Udara Arab Saudi. Saluran Kementerian Pertahanan Irak juga begitu, dan laporan dalaman pejabat strategi tentera Qatar juga mengandungi kandungan yang sama. Semua orang bertanya soalan yang sama, adakah perisai boleh diperoleh? Saya duduk di hadapan skrin, membelek satu persatu log komunikasi itu, dan perlahan-lahan meremang bulu roma. Selama 27 tahun memerhatikan Timur Tengah, ini adalah kali pertama saya melihat adegan seperti ini. Tidak pernah dalam pengalaman saya sesebuah sistem senjata menjadi sasaran permintaan serentak yang begitu pantas, begitu meluas, dan begitu serentak sejurus selepas melalui pertempuran sebenar. Dalam pasaran senjata, ada yang namanya cakap-cakap mulut. Ia jauh lebih berkuasa daripada data ujian makmal. Ia adalah cerita-cerita dari askar-askar yang pulang hidup dari medan perang. Letupan pemintasan yang berlaku di bawah langit malam itu bukan sahaja tinggal sebagai angka di skrin radar. Ia telah terukir dalam ingatan para pegawai yang menyaksikannya secara langsung, dan di telinga komander-komander negara jiran yang mendengarnya melalui radio. Nama senjata yang terselamat di medan perang membawa berat yang berbeza. Berat yang tidak boleh ditiru oleh mana-mana katalog, bahan pembentangan, atau slogan promosi diplomatik. Dan nama itu sedang bergema serentak di dalam saluran ketenteraan di seluruh Timur Tengah. Ini bukan sekadar pertanyaan untuk membeli senjata. Ini adalah panik. Para komander tentera di Timur Tengah sudah tahu. Maklumat risikan bahwa Iran sedang menyiapkan serangan seterusnya telah tersebar melalui pelbagai saluran, dan perhitungan bahwa serangan itu mungkin tidak akan berhenti di UAE sedang menekan markas pertahanan udara setiap negara. Apabila perang bermula, tiada siapa yang boleh menjamin di mana pihak lawan akan berhenti. Ketakutan bahwa peluru berpandu yang memenuhi langit UAE hari ini mungkin akan menuju ke ibu negara mereka esok. Ketakutan itulah yang sedang menghasilkan log-log komunikasi ini. Para komander yang duduk di markas pertahanan udara sebelum memikirkan angka dan taktik akan bertanya soalan ini terlebih dahulu, bolehkah kita mempertahankan langit kita? Di hadapan soalan itu, senjata yang memberikan jawaban paling jujur adalah perisai buatan Malaysia, dan hakikat itulah yang kini menggerakkan seluruh Timur Tengah. Saya mengeluarkan data kontrak pertahanan. Saya menyemak dahulu negara-negara yang telah pun mengikat kontrak untuk perisai, UAE, Arab Saudi, Irak. Ketiga-tiga negara ini hampir serentak membuat permintaan yang sama kepada Malaysia. Permintaan untuk penghantaran awal kuantiti yang lebih banyak daripada yang dikontrakkan, dan permintaan untuk memperoleh inventori peluru berpandu pemintas tambahan dengan segera. Pada masa biasa, permintaan-permintaan ini akan dibincangkan satu persatu di meja rundingan dan diteliti selama berbulan-bulan. Penyesuaian jadual penghantaran, semakan semula harga, pengesahan syarat pemindahan teknologi, prosedur kerjasama antara kerajaan, proses rumit itu kini semuanya dilangkau, dan hanya kesimpulan yang dihantar. Berikan cepat, kami perlukannya sekarang. Hakikat bahwa tiga negara pada masa yang sama, dengan kandungan yang sama, dan dengan desakan yang sama menghubungi Malaysia membuatkan saya tidak selesa. Selama 27 tahun menganalisis aliran pertahanan Timur Tengah, saya tidak pernah melihat korak ini. Apabila penasihat Jabatan Pertahanan mengatakan bahawa maklumat mengenai serangan Iran seterusnya muncul serentak dari pelbagai saluran, saya sudah pun memahami maksudnya. Permintaan-permintaan ini bukanlah hasil daripada pelaksanaan bajet atau perancangan strategik. Ia adalah negara-negara di persimpangan antara mampu atau tidak mampu bertahan dari serangan seterusnya, bergerak atas naluri untuk terus hidup. Tetapi ada rekod yang lebih mengejutkan, Qatar. Qatar adalah negara yang belum pun menandatangani kontrak untuk perisai. Namun Kementerian Pertahanan Qatar meminta rundingan kontrak baru dengan pihak berkuasa pertahanan Malaysia sambil melampirkan syarat bahawa mereka mahu penghantaran awal sejurus selepas kontrak ditandatangani. Menuntut penghantaran awal tanpa kontrak adalah sesuatu yang saya, yang telah berada dalam pasaran senjata selama 27 tahun, tidak pernah lihat. Kontrak senjata biasanya memerlukan rundingan bertahun-tahun, kajian teknikal, dan perbincangan antara kerajaan.
Keputusan untuk menggantikan rangkaian pertahanan udara sesebuah negara adalah satu perkara yang mengubah struktur keselamatan negara secara keseluruhan. Jadi kehati-hatian itu adalah sesuatu yang wajar. Situasi di mana proses itu dilangkau dan kesimpulan dituntut terlebih dahulu hanya berlaku apabila ketakutan mengatasi logik. Permintaan Qatar itu sendiri adalah satu pengakuan. Kami takut sekarang dan kami perlukan senjata Anda. Ada pepatah mengatakan bahawa senjata yang menyelamatkan sebuah bandar dalam pertempuran sebenarnya tidak memerlukan iklan. Saya sedang menyaksikan saat di mana pepatah itu bukan lagi kiasan, tetapi menjadi kenyataan. Namun di tengah-tengah semua permintaan ini, terdapat satu masalah struktur. Kapasiti pengeluaran tahunan perisai oleh Malaysia tidak begitu banyak. Saya melihat angka kapasiti pengeluaran dan membuat pengiraan pantas di kepala. Permintaan segera yang masuk serentak, negara-negara yang bertanya tentang kontrak baru dan kuantiti yang realistik boleh dibekalkan oleh pihak Malaysia. Apabila ketiga-tiga faktor ini digabungkan, jawapannya mudah. Bekalan tidak dapat menampung permintaan. Apabila penasihat itu menyifatkan negara-negara Timur Tengah sedang bersaing, saya rasa perkataan itu terlalu ringan untuk menggambarkan realiti. Perkataan persaingan menyiratkan kelonggaran, tetapi dalam situasi ini tiada kelonggaran. Ini bukan persaingan. Ia adalah barisan untuk kelangsungan hidup. Dalam keadaan di mana serangan Iran seterusnya tidak diketahui bila akan tiba, negara-negara yang tidak mempunyai rangkaian pertahanan udara yang mencukupi berlumba-lumba untuk mendapatkan sistem senjata yang terbukti terlebih dahulu, dan harga yang perlu dibayar untuk berada di barisan hadapan bukan sekadar wang. Apa yang boleh Anda berikan, dan sama ada Anda mempunyai apa yang Malaysia perlukan, menjadi persoalannya. Saya meneliti lebih mendalam. Saya mahu tahu pilihan apa yang dibuat oleh Malaysia dalam situasi ini. Rekod terkini menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia sekali lagi sedang menimbang untuk mengalihkan sebahagian daripada unit yang telah ditempatkan untuk TUDAM. Cara yang sama seperti yang dihantar ke UAE. Saya membaca bahagian itu dan terdiam seketika. Menerima risiko untuk melemahkan rangkaian pertahanan udara sendiri demi memenuhi permintaan negara sekutu bukanlah satu pengiraan ekspor pertahanan biasa. Keputusan untuk menghantar peluru berpandu yang sepatutnya melindungi tanah air Malaysia ke Timur Tengah menunjukkan bahawa hubungan ini, dari sudut pandangan Malaysia, adalah lebih daripada sekadar urus niaga. Saya boleh faham mesej apa yang disampaikan oleh pilihan itu kepada negara-negara Timur Tengah. Banyak negara yang menjual senjata, tetapi negara yang sanggup mempertaruhkan sebahagian daripada keselamatan negaranya untuk bertindak balas terhadap krisis pihak lain adalah jarang ditemui. Kepercayaan itulah yang kembali dalam bentuk 6 juta tong minyak mentah. Saya membentangkan peta. Arah log komunikasi yang bertitik-titik di seluruh Timur Tengah semuanya menghala ke satu titik, Malaysia. Aliran di atas peta itu bukan sekadar peta ekspor senjata. Ia adalah arah di mana Timur Tengah mencari negara yang boleh dipercayai dan di hujung arah itu berdirilah Malaysia. Kepercayaan yang lahir dari perang tidak boleh dibeli dengan wang. Ia hanya boleh dicipta melalui ingatan bahawa seseorang telah bersama Anda pada saat krisis. Malaysia telah meninggalkan ingatan itu di Timur Tengah. Pada hari itu, buat pertama kalinya, saya sedar, apa yang diinginkan oleh Timur Tengah sekarang bukanlah sekadar senjata. Ia adalah cara kelangsungan hidup yang dicipta oleh Malaysia. Ketika permintaan segera dari negara-negara Timur Tengah terus berbaris, saya menerima satu lagi laporan. Laporan lapangan dari Pameran Pertahanan Timur Tengah. Pameran itu pada asalnya adalah acara berskala besar yang disediakan oleh China untuk mengukuhkan kedudukan mereka dalam pasaran pertahanan Timur Tengah. Terdapat 150 syarikat yang mengambil bahagian dan mereka turut mempamerkan jet pejuang sebenar dan drone bersaiz besar. Sejak sebelum acara itu, pihak China tidak menyembunyikan niat mereka untuk menjadikan pameran ini sebagai titik penentu untuk menguasai pasaran Timur Tengah. Ia bukan sekadar acara di mana syarikat-syarikat mendirikan gerai, tetapi satu pentas bagi China untuk mengisitiharkan bahawa mereka boleh menjadi pusat baru ekosistem pertahanan Timur Tengah. Dari segi kuantiti dan skala, ia amat mengagumkan. Namun, laporan suasana di lapangan mengandungi ayat yang sama sekali berbeza dari yang dijangkakan. Kebanyakan pengunjung bergerak berpusat di sekitar gerai Malaysia. Saya membaca ayat itu 2 kali. Di sebuah pameran yang dianjurkan oleh China dengan 150 syarikat, pengunjung-pengunjung melangkah ke arah Malaysia. Di pameran senjata, pergerakan pengunjung adalah jauh lebih jujur daripada angka-angka yang dilebih-lebihkan. Orang ramai tidak bergerak ke arah senjata yang kelihatan hebat dari segi spesifikasi, tetapi ke arah senjata yang negara mereka boleh percayai.
Walau betapa hebatnya pencahayaan di dewan pameran dan betapa mengagumkannya rupa luaran senjata itu, ia tidak dapat menandingi satu rekod. Ia telah melindungi sebuah bandar pada malam itu. Pergerakan itu sahaja sudah cukup untuk menunjukkan psikologi pasaran pertahanan Timur Tengah pada masa ini dengan paling jujur. Laporan video dari lapangan juga merakamkan satu lagi adegan. Pasukan aerobatik khas Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, telah mengadakan pertunjukan udara. Dalam sejarah pameran pertahanan Timur Tengah, ini adalah kali pertama TUDM mengadakan pertunjukan udara. Video itu merakamkan corak-corak besar yang dilukis di langit dengan gerakan melengkung yang jitu dan sorakan gemuruh yang meletus dari darat. Beribu-ribu pengunjung mendongak ke langit, dan garisan-garisan yang dilukis oleh juru terbang TUDM itu bukan sekadar pertunjukan akrobatik. Saya melihat adegan itu dan berpikir sendirian, ini bukan sekadar pertunjukan udara. Ini adalah cara sebuah negara yang telah membuktikan apa yang boleh dilakukannya dalam perang, kini menunjukkan kepada dunia siapa dirinya. Sebuah negara yang telah mencipta kepercayaan melalui teknologi sedang mengukir teknologi itu di langit, dan para komander tentara Timur Tengah yang berdiri di bawah langit itu sudah pun tahu bahwa negara yang mencipta peluru berpandu, yang melindungi bandar mereka beberapa hari lalu sedang terbang di langit ini. Namun pada petang itu, satu laporan dengan sifat yang sama sekali berbeza mendarat di meja saya. Ia mengenai radar pertahanan udara buatan Cina yang ditempatkan di Timur Tengah. Laporan itu menyatakan bahwa terdapat petunjuk dari pelbagai saluran bahwa beberapa peralatan pengesanan buatan Cina tidak berfungsi dengan baik semasa serangan peluru berpandu Iran baru-baru ini. Ia bukan fakta yang disahkan secara langsung, tetapi kabar angin dan bukti keadaan. Namun dalam pasaran senjata, kabar angin yang tersebar lebih cepat meruntuhkan kepercayaan berbanding kegagalan yang disahkan. Apabila cerita bahwa senjata seseorang tidak berfungsi dengan baik pada saat genting mula tersebar di saluran ketenteraan, tiada cara untuk menghentikannya. Walau seberapa banyak data sanggahan yang dikeluarkan dan hasil pemeriksaan teknikal yang diumumkan selepas itu, keraguan yang telah berputik jarang sekali hilang. Saya menutup laporan itu dan merumuskan maknanya. Dalam pasaran senjata, perkara yang paling penting bukanlah spesifikasi. Ia adalah kebolehpercayaan di medan perang. Walau betapa hebatnya teknologi sesebuah senjata, jika kabar angin mula beredar bahwa ia tidak dapat menjalankan tugasnya di medan perang sebenar, senjata itu akan mula mati perlahan-lahan di pasaran. Sebaliknya, senjata yang mempertahankan sebuah bandar dengan kadar pemintasan 96% dalam pertempuran sebenar, dengan fakta itu sahaja, mencipta kepercayaan yang lebih kuat daripada mana-mana iklan atau pembentangan spesifikasi. Cina menunjukkan skala di pameran. Malaysia menunjukkan hasil di medan perang. Perbezaan itu kini terpapar dengan jelas dalam pergerakan pengunjung dan dalam log komunikasi setiap negara Timur Tengah. Beberapa hari kemudian, berita dari Jepun muncul. Kerajaan Jepun mengumumkan bahwa mereka akan melonggarkan secara besar-besaran peraturan berkaitan ekspor peralatan pertahanan. Saya terhenti seketika melihat berita itu. Jepun adalah negara yang telah mengehadkan ekspor senjata dengan ketat selama berdekad-dekad. Berdasarkan semangat perlembagaan damai pasca perang, larangan ekspor senjata maut dan jet pejuang telah menjadi tradisi selama lebih setengah abad. Tembok itu dibina oleh Jepun sendiri, dan untuk masa yang lama, tiada siapa yang mempersoalkannya. Syarikat-syarikat pertahanan Jepun dalam lingkungan sekatan itu telah menumpukan pada pasaran domestik dan kerjasama teknologi dengan Amerika Syarikat, dan itu sudah cukup untuk mengekalkan struktur mereka. Tetapi tembok itu kini sedang dirobohkan. Kebenaran ekspor jet pejuang, kelonggaran sekatan senjata maut, perluasan sasaran ekspor peralatan ketenteraan, secara luaran, ia adalah penyesuaian dasar mengikut perubahan persekitaran keselamatan, tetapi saya membacanya dari sudut yang berbeza. Kejutan yang dicipta oleh industri pertahanan Malaysia di Timur Tengah telah merangsang Jepun. Sementara perisai mempertahankan langit Timur Tengah, industri pertahanan Jepun tidak mempunyai apa-apa untuk ditawarkan di pasaran itu. Kekosongan itu diisi oleh Malaysia, dan kini Malaysia sedang pesat mengembangkan rangkaian ekspor pertahanannya sambil membina hubungan baru dengan negara-negara Timur Tengah. Bagi Jepun, mereka tidak boleh hanya berdiam diri melihat aliran ini. Memecahkan pagar yang telah mereka bina sendiri selama setengah abad memerlukan keputusan yang besar, dan Jepun telah membuat keputusan itu. Melonggarkan peraturan bukan lagi satu pilihan, tetapi satu kemestian agar tidak ketinggalan. Dan yang mencetuskan keputusan itu bukanlah Amerika Syarikat atau Eropa.
Ia adalah peluru berpandu buatan Malaysia yang mempertahankan sebuah bandar dengan kadar kejayaan 96% di langit Timur Tengah. Sementara itu, suara-suara tidak selesa mula kedengaran di dalam Amerika Syarikat. Satu memo dalaman Jabatan Pertahanan sampai ke tangan saya. Kandungannya menyatakan bahawa pertumbuhan industri pertahanan Malaysia boleh membawa perubahan kepada struktur pasaran rangkaian pertahanan udara Timur Tengah. Dan di bawahnya, dalam satu ayat kecil, tertera, kesan terhadap pasaran Patriot buatan AS. Saya terhenti lama di hadapan ayat itu. Patriot adalah sistem yang telah diletakkan oleh Amerika Syarikat di tengah-tengah rangkaian pertahanan udara Timur Tengah selama berdekad-dekad. Kedudukan Patriot dalam strategi ketenteraan AS di Timur Tengah adalah lebih daripada sekadar ekspor senjata. Ia adalah simbol bahawa Amerika Syarikat adalah pembekal utama keselamatan Timur Tengah. Dan melalui simbol itu, AS sentiasa mengekalkan penguasaan dalam hubungannya dengan negara-negara Timur Tengah. Negara yang menempatkan Patriot secara serentak mempunyai kewajipan dan ikatan tertentu dalam hubungannya dengan AS. Itulah perbezaan antara penjualan senjata biasa dan penempatan senjata strategik. Kemungkinan bahawa kedudukan itu boleh goyah, yang muncul dalam memo dalaman, bukanlah satu isyarat kecil. Ia adalah bukti bahawa barisan pertahanan di Washington sudah mula mengambil perubahan ini dengan serius. Saya memandang keluar tingkap. Langit lewat petang di Washington masih tenang, tetapi fikiran saya sama sekali tidak tenang. Lanskap pengaruh rangkaian pertahanan udara Timur Tengah yang telah lama dikekalkan oleh Amerika Syarikat sedang beralih sedikit demi sedikit, tetapi dengan jelas. China membawa skala, tetapi kepercayaannya retak. Jepun lewat melonggarkan peraturan dan mula berlari, dan Amerika Syarikat mencipta kekosongan kerana tidak dapat memenuhi jadual penghantaran. Kekosongan itu diisi oleh Malaysia, secara senyap, tetapi sepenuhnya. Pada hari itu, buat pertama kalinya, saya faham bahawa pergerakan pengunjung yang berkumpul di sekitar gerai Malaysia di pameran pertahanan Timur Tengah bukanlah sekadar minat. Ia adalah isyarat bahawa pusat graviti pasaran senjata dunia sedang beralih. Isyarat itu telah pun tertera pada log komunikasi di seluruh Timur Tengah, terukir pada perubahan dasar Jepun dan tersembunyi secara senyap di antara baris-baris memo dalaman Amerika Syarikat. Satu pertempuran kecil yang bermula di Timur Tengah sedang secara senyap menggoncang papan catur pasaran senjata dunia. Hakikat itu kini saya, pihak dalaman Amerika Syarikat, Jepun dan China, semuanya sedang merasakannya. Cuma tiada siapa yang mengatakannya dengan kuat. Perubahan besar di dunia selalunya bermula tanpa suara seperti itu. Walaupun negara-negara Timur Tengah berbaris menghulurkan tangan, Jepun melonggarkan peraturan setengah abad dan memo tidak selesa mula beredar di dalam Amerika Syarikat, saya masih tidak dapat lari dari satu persoalan. Data sudah ada. Kadar pemintasan, jumlah pelancaran, bilangan kejayaan, rekod logistik, aliran kontrak, semua angka menunjuk ke arah yang sama, tetapi saya masih belum mendengar secara langsung dari sesiapapun apa yang sebenarnya berlaku pada malam itu. Selama 27 tahun melakukan kerja ini, saya telah belajar satu perkara dengan pasti. Angka menunjukkan garis besar peristiwa, tetapi hanya orang yang berada di sana yang boleh memberitahu apa yang berlaku di dalamnya. Tiada laporan yang boleh merakamkan suasana di lapangan. Tiada statistik yang boleh menyampaikan deria orang yang menahan nafas di hadapan skrin radar. Saya memohon temu bual tidak rasmi dengan Markas Pertahanan Udara UAE melalui saluran diplomatik. Saya tahu kemungkinan besar akan ditolak. Rekod pertempuran yang berkait rapat dengan rahsia ketenteraan bukanlah jenis maklumat yang mudah dihebahkan di luar saluran rasmi. Namun beberapa hari kemudian, jawapan tiba. Ia menyatakan bahawa satu talian sidang video selamat akan dibuka. Pada masa yang ditetapkan, skrin bersambung dan seorang lelaki duduk di dalam skrin. Dia adalah seorang pegawai operasi dari Markas Pertahanan Udara UAE. Latar belakangnya ringkas dan pencahayaannya malap. Sebelum mula bercakap, dia memandang saya seketika. Saya merasakan ada sesuatu yang terkandung dalam keheningan singkat itu. Pandangan matanya adalah milik seseorang yang mengingati sesuatu dengan lama dan mendalam. Saya memintanya untuk menerangkan secara langsung keadaan pada malam itu. Pegawai itu perlahan-lahan membuka mulut. Yang pertama dikesan adalah peluru berpandu balistik, katanya. Ketika Markas Pertahanan Udara menangkap isyarat itu, mereka sudah membuat penilaian bahawa ia adalah serangan berskala tertentu, tetapi tiada siapa yang tahu sejauh mana ia akan membesar. Tetapi selepas peluru berpandu balistik pertama, isyarat kedua masuk. Kelajuannya berbeza, trajektorinya juga berbeza. Apabila isyarat ketiga dan keempat menyusul,
suasana di dalam markas pertahanan udara berubah sepenuhnya. Peluru berpandu yang datang dari altitud yang berbeza, dengan kelajuan yang berbeza, dan dari arah yang berbeza mula memenuhi skrin radar secara serentak. Ia adalah serangan gabungan yang mencampurkan peluru berpandu balistik, peluru berpandu yang hampir hipersonik, dan peluru berpandu jarak sederhana. Ini bukan provokasi ketenteraan biasa. Ia adalah serangan yang direka agar keseluruhan rangkaian pertahanan udara terpaksa bertindak balas terhadap pelbagai ancaman yang berbeza secara serentak. Sementara setiap sistem menumpukan pada ancaman yang boleh ditanganinya, perhitungan serangan itu adalah untuk membiarkan peluru berpandu yang menyelinap masuk melalui celah-celah itu sampai ke bandar. Dari sudut pandangan penyerang, cara ini adalah strategi yang hampir sempurna. Tiada satupun sistem pertahanan udara tunggal yang boleh menangkis serangan gabungan ini sendirian. Apabila setiap sistem menumpukan pada peranannya, pasti akan ada lubang di suatu tempat. Dan matlamat penyerang adalah agar satu peluru berpandu yang menembusi lubang itu jatuh di bandar. Pegawai itu berhenti seketika semasa menerangkan adegan itu. Keheningan itu menyampaikan lebih banyak perkara daripada kata-kata. Ketakutan yang dirasai oleh orang-orang yang duduk di hadapan skrin radar pada malam itu, sesuatu yang sukar diungkapkan dengan kata-kata, terlarut dalam keheningan singkat itu. Rangkaian pertahanan udara UAE terdiri daripada 3 sistem, buatan Amerika, Israel, dan Malaysia. Saya bertanya dengan berhati-hati, sistem mana yang paling banyak beroperasi dalam serangan gabungan itu? Pegawai itu memandang keluar skrin seketika, dan kemudian berkata, pada malam itu, peluru berpandu yang paling banyak dilancarkan adalah buatan Malaysia. Saya terdiam mendengar kata-kata itu. Terdapat Patriot buatan Amerika, dan juga sistem pertahanan buatan Israel. Namun hakikat bahawa perisai yang digunakan pada malam itu bukanlah soal angka semata-mata. Ia bermakna sistem itu dinilai sebagai yang paling boleh dipercayai dalam situasi itu. Penilaian di medan perang bukanlah teori. Keputusan yang dibuat pada saat nyawa dipertaruhkan adalah keputusan yang sebenar. Dan hasil daripada keputusan sebenar itu adalah perisai. Pegawai itu menyambung ceritanya. Apabila pemintasan bermula, tanda kejayaan mula muncul di skrin radar. 1, 2, 3, 4 letupan pemintasan yang berterusan terpapar seperti percikan api di skrin, dan semakin bertambah bilangannya, suasana di dalam markas pertahanan udara mula berubah sedikit demi sedikit. Ia adalah saat di mana keputusasaan perlahan-lahan bertukar menjadi harapan. Setiap tanda kejayaan bermakna satu rumah penduduk di bandar itu telah diselamatkan. Selepas semuanya berakhir, kadar pemintasan dikira. Kadar kejayaan perisai adalah 96%. Saya sudah tahu angka itu dari dokumen. Tetapi mendengar cerita itu secara langsung dari mulut orang yang duduk di hadapan skrin radar pada malam itu adalah pengalaman yang sama sekali berbeza. Pegawai itu berkata perlahan-lahan, tanpa senjata itu, kami mungkin telah kehilangan bandar ini. Kata-katanya terhenti seketika, kemudian bersambung, kita mungkin sedang berbual tentang perkara yang berbeza sekarang. Apabila kata-kata itu sampai dari seberang skrin, saya terdiam seketika. Kehilangan bandar tidak bermakna kekalahan ketenteraan. Ia adalah cerita tentang ramai orang yang tinggal di dalam bandar itu. Ia bermakna rumah mereka, keluarga mereka, kehidupan seharian mereka mungkin telah hilang. Dan saya pada saat itu, buat pertama kalinya, benar-benar merasakan hakikat bahawa nama senjata yang menghalang semua itu adalah buatan Malaysia. Saya melemparkan soalan terakhir. Jadi adakah sebab itu Anda menghantar minyak ke Malaysia? Pegawai itu tersenyum senyap dan menjawab, bukan. Saya sedikit bingung dengan jawaban itu. Pegawai itu menyambung, kami tidak menghantar minyak mentah. Kami memulangkan nilai yang setimpal kepada negara yang telah melindungi kami. Saat mendengar ayat itu, saya sedar bahawa selama ini saya telah melihat insiden ini dari kerangka yang salah. Sejak awal, saya melihatnya sebagai satu urus niaga, pertukaran minyak mentah, pertemuan antara kepentingan, tetapi itu adalah cara saya membaca dunia. Kebiasaan selama 27 tahun menganalisis segala-galanya dalam aliran tenaga dan strategi ketenteraan sebagai pertukaran dan hubungan kepentingan. Tetapi kata-kata pegawai itu adalah bahasa yang sama sekali berbeza. Ungkapan memulangkan nilai bukanlah urus niaga. Ia adalah rasa terima kasih. Dan berat rasa terima kasih itu adalah 6 juta tong minyak mentah. Selepas temu bual itu berakhir, saya tidak mematikan skrin untuk seketika. Skrin sudah pun padam, tetapi kata-kata terakhir pegawai itu seolah-olah masih bergema di dalam pejabat. Pada malam itu, di langit Timur Tengah, nama Malaysia telah berubah sepenuhnya. Dan saya,
barulah benar-benar menyedarinya. Selepas temu bual dengan pegawai UAE itu berakhir, saya membuka semula laporan tenaga dunia. Sebelum dan selepas temu bual, laporan yang sama, tetapi apa yang saya lihat berbeza. Ketegangan di Selat Hormuz masih memuncak. Kapal-kapal tangki mula mengurangkan pelayaran atau memilih laluan alternatif atas alasan risiko laluan, dan akibatnya, premium insurans logistik antarabangsa melambung tinggi. Walaupun mahu membeli minyak mentah, pengangkutan itu sendiri menjadi tidak menentu. Saya membelek laporan itu dan menyemak keadaan setiap negara mengikut urutan. Jepun yang pertama menarik perhatian saya. Jepun adalah negara yang bergantung pada import untuk sebahagian besar sumber tenaganya. Hampir keseluruhan bekalan minyak mentah datang dari luar negara dan sebahagian besarnya diangkut melalui Timur Tengah. Jika Selat Hormuz disekat atau logistik menjadi tidak stabil, Jepun adalah yang pertama dan paling teruk terjejas. Ungkapan tahap amaran rantaian bekalan tenaga mula muncul dalam laporan ekonomi Jepun. Bagi sesiapa yang telah lama memerhatikan keselamatan tenaga, mereka akan segera merasakan betapa beratnya ungkapan itu. Tahap amaran tidak bermakna krisis belum tiba. Ia bermakna kita berada di ambang krisis. Saya sekali lagi mengesahkan bahawa masa ketika Jepun melonggarkan peraturan pertahanannya bertindih dengan masa amaran tenaga ini. Perhitungannya adalah untuk menjual senjata, mencipta pengaruh dalam hubungan dengan Timur Tengah, dan dengan pengaruh itu, menstabilkan rantaian bekalan tenaga. Jepun mula mengejar apa yang sedang dilakukan oleh Malaysia, tetapi terlambat. Namun titik permulaan Jepun dan Malaysia berbeza secara asas. Malaysia sudah pun memegang senjata yang terbukti di medan perang dan kepercayaan yang terhasil daripadanya. Jepun baru sahaja berada di garisan permulaan. Mereka berlari ke arah yang sama, tetapi Malaysia sudah jauh di hadapan. Eropah juga berada dalam kebimbangan yang sama. Selepas hubungan dengan Rusia rosak sepenuhnya, rantaian bekalan tenaga Eropah memerlukan penyusunan semula secara asas. Mereka perlu mencari pembekal baru, menyambung saluran pipe baru, dan membina pakatan tenaga baru. Proses itu tidak berjalan dengan pantas. Infrastruktur tenaga bukanlah sesuatu yang boleh diubah dalam sekelip mata. Beberapa negara terpaksa menggunakan simpanan mereka untuk bertahan dalam tempoh bekalan yang tidak stabil. Dan sambil bimbang tentang krisis seterusnya, mereka menumpukan banyak sumber untuk mereka bentuk semula hubungan dengan Timur Tengah. Namun, rantaian bekalan tenaga tidak dibina dengan beberapa mesyuarat diplomatik. Ia memerlukan kepercayaan dan rekod prestasi yang dibina selama berdekad-dekad. Kepercayaan itu telah dicipta oleh Malaysia melalui senjata. Ungkapan perang di mana sumber bergerak menggantikan peluru paling tepat menggambarkan situasi ini. Medan perang yang sedang diperjuangkan oleh dunia sekarang bukanlah medan perang dalam erti kata tradisional. Ia adalah perlombaan senyap tetapi sengit antara negara-negara untuk melihat siapa yang dapat memperoleh rantaian bekalan tenaga yang lebih stabil terlebih dahulu. Negara yang kalah dalam perang ini tidak akan ditembak, cuma mereka akan kesejukan, kilang akan berhenti, atau rakyat akan bimbang tentang makanan. Itulah cara perang tenaga. Saya membentangkan peta aliran tenaga dunia. Jepun tegang, Eropah bimbang, dan Timur Tengah berada dalam kesan perang. Tetapi di tengah-tengah semua pusaran ini, hanya Malaysia yang kelihatan anehnya senyap. Tiada berita tentang masalah, tiada pengumuman langkah kecemasan, dan tiada berita tentang usaha mendapatkan rantaian bekalan melalui saluran diplomatik. Ketenangan yang ditunjukkan oleh Malaysia dalam keadaan dunia yang begitu kusut mengenai tenaga ini terasa tidak wajar. Ia bukan ketenangan yang cemas, tetapi terasa seperti ketenangan seseorang yang sudah tahu kesudahannya. Saya mengeluarkan data status simpanan minyak mentah Malaysia. 6 juta tong dari UAE sudah pun memasuki kemudahan simpanan domestik Malaysia. Walaupun Hormuz disekat, walaupun logistik Timur Tengah menjadi lebih tidak stabil, Malaysia sudah pun mempunyai margin keselamatan yang besar. Ketika negara-negara lain masih berlari untuk mendapatkan rantaian bekalan, Malaysia sudah pun selangkah di hadapan. Saya menyusun semula data yang telah saya kumpulkan menjadi satu aliran. Penempatan perisai di medan perang, pembekalan ke Timur Tengah, keputusan untuk mengalihkan unit tudam, pertukaran minyak mentah, pengembangan rangkaian pertahanan. Ini bukanlah peristiwa-peristiwa yang bergerak secara berasingan. Ia adalah pilihan-pilihan berturut-turut yang mempunyai satu arah. Saya perlahan-lahan menulis di buku nota saya, pertahanan kepercayaan tenaga, struktur di mana senjata mencipta kepercayaan, dan kepercayaan menggerakkan tenaga. Itulah aliran yang dicipta oleh Malaysia. Saya melihat struktur itu di hadapan saya dan berfikir sejenak.
Prinsip yang telah saya pegang selama 27 tahun adalah tiada layanan istimewa untuk mana-mana negara dalam situasi krisis tenaga. Minyak mentah Timur Tengah akan pergi kepada sesiapa yang membayar harga tertinggi atau kepada negara yang mempunyai tekanan politik terkuat. Itulah peraturan pasaran tenaga yang saya tahu, tetapi peraturan itu tidak salah. Cuma Malaysia berada di luar peraturan itu. Malaysia tidak membayar harga tertinggi. Mereka juga tidak menggunakan tekanan terkuat. Sebaliknya, mereka memilih cara yang berbeza. Mereka berada di sisi pada saat sebuah bandar diancam. Pada malam di mana 534 peluru berpandu memenuhi langit, mereka menangkisnya dengan kebarangkalian 96%. Mereka menghantar peluru berpandu walaupun terpaksa menanggung risiko melemahkan rangkaian pertahanan udara sendiri. Dan pilihan itu kembali dalam bentuk 6 juta tong minyak mentah. Apabila seorang rakan sekerja bertanya mengapa Malaysia begitu tenang pada masa ini, saya berfikir sejenak dan menjawab, negara yang sudah bersedia tidak perlu membuat bising, tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu menghulurkan tangan lebih awal daripada orang lain, kerana mereka sudah mempunyai apa yang mereka perlukan. Apa yang Malaysia miliki sekarang bukan sekadar 6 juta tong minyak mentah. Ia adalah senjata yang terbukti di medan perang, kepercayaan dengan Timur Tengah yang dibina melalui senjata itu, dan jaring keselamatan tenaga yang dicipta oleh kepercayaan itu. Semuanya terhubung dalam satu rantaian. Pada hari itu akhirnya saya faham, negara yang menjual senjata untuk mendapatkan wang dan negara yang mencipta strategi melalui senjata menjalani cerita yang sama sekali berbeza. Malaysia bukan sekadar negara pengekspor senjata. Ia adalah negara yang membina kepercayaan melalui senjata dan dengan kepercayaan itu memperoleh aset paling penting di dunia. Dan sebelum dunia menyadari hakikat itu, Malaysia sudah pun berjalan secara senyap menuju ke peringkat seterusnya. Suatu pagi, setelah beberapa lama saya memulakan siasatan, saya menerima satu lagi laporan diplomatik baru. Muka depannya biasa sahaja, senarai negara bertanya mengenai kerjasama pertahanan baru. Pada mulanya, saya tidak begitu mengambil peduli dan terus membuka dokumen itu. Saya menjangkakan nama-nama negara Timur Tengah akan muncul. UAE, Arab Saudi, Irak, Qatar, nama-nama yang sudah biasa saya lihat. Tetapi di bahagian bawah senarai, nama-nama yang tidak dijangka menarik perhatian saya, Pakistan dan Vietnam. Saya terhenti seketika di hadapan kedua-dua nama itu. Pakistan dan Vietnam bukanlah sasaran tradisional pasaran pertahanan Malaysia. Kedua-dua negara ini telah lama bergantung pada sistem senjata negara lain. Pakistan adalah salah satu pengimport terbesar senjata buatan China, dan Vietnam mempunyai sejarah panjang menggunakan peralatan buatan Rusia sebagai aset utamanya. Hakikat bahawa negara-negara seperti ini menghubungi Malaysia bukanlah sekadar isyarat pengembangan pasaran. Sesuatu telah mengubah pertimbangan mereka. Saya mengeluarkan laporan ketenteraan berkaitan Pakistan. Kandungannya disusun dengan berhati-hati, tetapi intipatinya jelas. Rasa tidak puas hati terhadap peralatan buatan China semakin meningkat di dalam tentera Pakistan. Kerosakan kereta kebal, ketidakstabilan operasi peluru berpandu, masalah kualiti amunisi. Secara individu, ia mungkin kelihatan seperti isu kecil, tetapi hakikat bahawa laporan-laporan ini datang serentak dari pelbagai unit dan pada peralatan yang berbeza bukanlah sekadar masalah kualiti. Ia adalah masalah kepercayaan. Kepercayaan yang runtuh dalam peralatan ketenteraan adalah perkara yang berbeza sama sekali dengan produk cacat dalam barangan awam. Peralatan yang tidak berfungsi dalam latihan tidak akan berfungsi dalam pertempuran sebenar, dan peralatan yang tidak berfungsi dalam pertempuran sebenar mengancam nyawa askar-askar yang bergantung padanya. Laporan itu menyatakan bahawa perbualan mengenai keperluan peralatan yang boleh dipercayai dalam perang sedang tersebar secara senyap di dalam tentera Pakistan. Dalam konteks itulah panggilan dibuat ke Malaysia, negara yang mencipta senjata yang mencatatkan kadar pemintasan 96% dalam pertempuran di UAE. Negara yang mempunyai teknologi yang terbukti di medan perang. Nama senjata yang melindungi sebuah bandar telah mula beredar di dalam tentera Pakistan juga. Saya berfikir sejenak. Pakistan adalah negara yang mempunyai hubungan yang sangat mendalam dengan China. Kerjasama ekonomi dan ketenteraan telah terjalin rapat selama berdekad-dekad. Infrastruktur yang dibina oleh modal China di Pakistan adalah antara yang terbesar di Asia Selatan. Hakikat bahawa negara seperti itu, sambil memupuk rasa tidak percaya terhadap peralatan China, mula meninjau Malaysia bukanlah sekadar keputusan pembelian senjata.
Ia adalah isyarat bahawa pasaran senjata tidak bergerak semata-mata atas logik ekonomi, tetapi sedang disusun semula berdasarkan kriteria yang sama sekali berbeza, kepercayaan di medan perang. Vietnam juga begitu. Laporan itu menyatakan bahawa Kementerian Pertahanan Vietnam telah mula menimbang secara dalaman pembelian artileri gerak sendiri buatan Malaysia. Vietnam telah lama mengendalikan sistem senjata buatan Rusia. Kerjasama ketenteraan dengan Rusia adalah paksi utama struktur keselamatan Vietnam. Namun, selepas perang di Ukraine, apabila kapasiti pengeluaran pertahanan Rusia goyah dan bekalan alat ganti serta sokongan penyelenggaraan menjadi tidak menentu, Vietnam juga mula mencari pilihan baru. Pembekal yang boleh menggantikan Rusia dengan teknologi yang terbukti salah satu negara yang mula ditinjau oleh Vietnam adalah Malaysia. Saya membentangkan peta di skrin dan menandakan satu persatu kawasan yang dihubungkan oleh industri pertahanan Malaysia, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan. Setiap kali satu garisan dilukis, gambaran itu berubah. Ini bukan sekadar peta ekspor pertahanan. Melihat kepada sifat dan skala negara-negara yang berhubung, ia adalah gambaran awal rangkaian keselamatan yang terbentuk di sekitar satu sistem senjata. Negara yang menggunakan senjata Malaysia akan bertukar teknologi dengan Malaysia. Negara yang bertukar teknologi dengan Malaysia akan membina kepercayaan dengan Malaysia. Negara yang membina kepercayaan dengan Malaysia akan mencari Malaysia pada saat krisis. Kitaran itu telah pun bermula di Timur Tengah dan sedang merebak ke seluruh Asia. Malaysia sambil mereka bentuk dan membina struktur ini tidak berkata apa-apa. Tiada pengisi tiharan diplomatik yang gah, tiada pengumuman yang hebat. Mereka hanya berada di sana pada saat yang diperlukan dan memberikan apa yang diperlukan. Dengan itu sahaja, garisan-garisan baru sedang dilukis di atas peta dunia. Saya cuba memikirkan sejauh mana aliran ini akan berterusan. Kepercayaan yang bermula di Timur Tengah telah merebak ke Asia Selatan dan bersambung ke Asia Tenggara. Membeli senjata bukan sekadar tindakan membeli peralatan. Ia bermakna mempercayai teknologi negara itu dan satu pilihan untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan negara itu. Apabila satu sistem senjata diperkenalkan, ia perlu digunakan bersama selama berdekad-dekad. Bekalan alat ganti, penyelenggaraan, latihan operasi, naik taraf dalam semua proses itu, hubungan dengan negara pembekal akan berterusan. Apa yang sedang dicipta oleh Malaysia sekarang bukan sekadar rekod jualan. Ia adalah hubungan yang akan berterusan selama berdekad-dekad. Dalam hubungan itu, Malaysia boleh mendapatkan tenaga, meningkatkan suara diplomatiknya, dan meletakkan dirinya sebagai pusat kerjasama keselamatan. Dan titik permulaan semua itu adalah letupan pemintasan yang berlaku di langit Timur Tengah pada malam itu. Setiap satu letupan melindungi sebuah bandar, dan ingatan itu bersambung menjadi garisan-garisan di atas peta dunia. Apabila seorang rakan sekerja berkata bahawa sungguh menakjubkan betapa cepatnya Malaysia berkembang, saya berkata ungkapan itu tidak tepat. Bukan Malaysia yang berkembang, kata saya, dunia yang mula mencari Malaysia. Perbezaan itu kelihatan kecil, tetapi sebenarnya ia adalah perbezaan yang kritikal. Membesarkan diri sendiri dan mula diperlukan oleh dunia datang dari kekuatan yang sama sekali berbeza. Malaysia tidak menonjolkan diri. Sebaliknya, pada saat yang diperlukan, mereka melakukan apa yang diperlukan. Hasilnya kini terpapar di atas peta. Pada masa itu buat pertama kalinya, saya akui, Malaysia bukan lagi sekadar negara pengekspor pertahanan. Ia sedang menjadi pilihan baru yang diperlukan oleh dunia. Dan nama pilihan itu kini diketahui oleh Pakistan, Vietnam, Timur Tengah dan juga Washington. Laporan-laporan terus menimbun dan maklumat yang masuk melalui saluran selamat semakin bertambah. Pada satu ketika, saya bangun dari meja, berjalan ke tingkap dan memandang langit Washington. Selama ini, sambil menjejaki kes ini, saya telah meneliti data yang tidak terkira banyaknya. Rekod pertempuran, rekod logistik, log komunikasi, status kontrak pertahanan, status simpanan tenaga, semua angka dan dokumen itu menunjuk ke arah yang sama. Tetapi untuk masa yang lama, saya tidak membacanya dengan betul. Saya membaca angka, tetapi saya tidak melihat cerita di sebalik angka itu. Saya kembali ke meja dan menjejaki semula ke permulaan kes. Baris berita tergempar yang pertama kali saya lihat di bilik situasi pada waktu subuh. Malaysia peroleh 6 juta tong minyak mentah dari UAE. Ketika pertama kali melihat berita itu, saya terus menolaknya sebagai mustahil. Saya kata, minyak mentah tidak boleh dibeli dengan wang sekarang. Terutamanya dalam skala sebesar itu, ia lebih mustahil. Penilaian itu datang dari kerangka analisis yang telah saya bina selama 27 tahun.
Dalam situasi krisis tenaga, tiada layanan istimewa untuk mana-mana negara. Minyak mentah Timur Tengah akan pergi kepada negara yang membayar harga tertinggi atau kepada negara yang mempunyai tekanan politik terkuat. Itulah peraturan yang saya tahu. Peraturan itu tidak salah, cuma Malaysia berada di luar peraturan itu. Malaysia tidak membayar harga tertinggi. Mereka juga tidak menggunakan tekanan terkuat. Sebaliknya, mereka memilih cara yang berbeza. Mereka berada di sisi pada saat sebuah bandar diancam. Pada malam di mana 534 peluru berpandu memenuhi langit, mereka menangkisnya dengan kebarangkalian 96%. Mereka menghantar peluru berpandu, walaupun terpaksa menanggung risiko melemahkan rangkaian pertahanan udara sendiri. Dan pilihan itu kembali dalam bentuk 6 juta tong minyak mentah. Saya menyusun semua data yang telah saya kumpulkan pada satu skrin. Data pertempuran UAE, permintaan segera dari Arab Saudi, Irak dan Qatar, pergerakan pengunjung di pameran pertahanan, masalah kepercayaan radar Cina, kelonggaran peraturan Jepun, minat dari Pakistan dan Vietnam, kebimbangan dalam memo dalaman Amerika Syarikat. Ini bukanlah sekumpulan peristiwa yang berlaku di negara yang berbeza dan kelihatan tidak berkaitan. Ia adalah satu aliran yang besar, dan di titik permulaan aliran itu, ada Malaysia. Saya melihat semula 3 perkataan yang telah saya tulis di buku nota saya: pertahanan kepercayaan tenaga, senjata mencipta kepercayaan, dan kepercayaan menggerakkan tenaga. Dalam struktur itu, Malaysia bergerak secara konsisten dari awal hingga akhir. Mereka tidak menjual senjata untuk mendapatkan wang. Mereka mencipta kepercayaan, dan dengan kepercayaan itu, mereka memperoleh sumber paling penting di dunia. Pada saat itu, saya teringat akan adegan dari Forum Pertahanan Washington pada tahun 2019. Ketika Wakil Syarikat Pertahanan Malaysia selesai membuat pembentangan, saya melemparkan kritikan ringan. Teknologi yang bagus, tetapi nampaknya tiada strategi untuk bersaing, kata saya. Ketika itu, seorang penyelidik dari Malaysia berkata dengan tenang dan tegas, peperangan tidak berlaku di dalam makmal. Saya hanya tersenyum mendengar kata-kata itu. Sebab itulah wujudnya senjata Amerika, balas saya. Ingatan itu kini kembali pada saat ini dengan berat yang sama sekali berbeza. Mereka sudah tahu bahwa bukan data makmal, tetapi data pertempuran sebenar yang menggerakkan dunia. Bahwa bukan spesifikasi di pameran, tetapi ingatan bahwa ia telah melindungi sebuah bandar pada malam itu yang mencipta kepercayaan. Bahwa kepercayaan itu menjadi tenaga, menjadi diplomasi, dan menjadi rangkaian. Mereka tidak menerangkan strategi mereka. Mereka hanya melaksanakannya. Saya meletakkan tangan saya di halaman terakhir laporan. Ketua saya telah mengarahkan untuk merumuskan perkara ini sebagai sekadar diversifikasi rantaian bekalan. Dia juga berkata, kebenaran tidak selalunya menjadi strategi. Saya faham maksud kata-katanya. Untuk bertahan di Washington, kadang-kadang tafsiran yang mudah lebih diperlukan daripada kebenaran yang tidak selesa. Analisis bahwa pasaran Patriot boleh goyah akan mengundang bantahan dari lobi pertahanan. Laporan bahwa pusat rangkaian pertahanan udara Timur Tengah sedang beralih akan membawa kepada kesimpulan bahwa strategi Timur Tengah Amerika Syarikat perlu disemak semula sepenuhnya. Itu adalah cerita yang tiada siapa mahu dengar, tetapi saya memutuskan untuk menulis kebenaran. Kerana ini bukan sekadar cerita tentang pertumbuhan industri pertahanan Malaysia. Ini adalah cerita tentang struktur keselamatan dunia yang sedang berubah. Jika kita gagal membaca perubahan itu dengan betul, kita terpaksa mengejar dari belakang selepas perubahan itu selesai berakar umbi. Itu adalah kesilapan paling besar yang perlu dielakkan oleh seorang strategis. Saya menulis dalam laporan saya telah lama salah menilai Malaysia. Mereka tidak menjual senjata, mereka menjual kepercayaan, dan sebagai balasan, mereka menerima minyak. Ketika saya menyerahkan laporan itu dan keluar dari pejabat ketua saya berhenti seketika di koridor dan berfikir. Pada mulanya, saya fikir ia hanyalah berita tergempar. Saya fikir ia adalah urus niaga yang mustahil. Tetapi sekarang saya tahu, apa yang bergerak pada hari itu bukanlah 6 juta tong minyak mentah. Ia adalah pandangan dunia terhadap Malaysia. Dan pandangan itu, sekali ia berubah, tidak akan kembali seperti dahulu. Saya yang telah menganalisis Timur Tengah, tenaga, dan pasaran senjata selama berdekad-dekad, pada hari itu, buat pertama kalinya, mengakui, saya telah lama melihat Malaysia sebagai pemain pembantu dalam permainan ini. Tetapi Malaysia sudah pun menulis semula peraturan permainan itu. Dan mereka melakukannya dengan sangat senyap, tanpa sesiapa pun sedar. Saya telah menganalisis Timur Tengah, tenaga, dan pasaran senjata selama berdekad-dekad. Jadi, apabila saya melihat berita tergempar pagi itu,
Saya pikir ia hanyalah satu urus niaga biasa, tetapi seiring berjalannya waktu, saya menyadari satu kebenaran yang sama sekali berbeza. Malaysia bukan sekadar negara yang menjual senjata. Mereka mencipta kepercayaan melalui senjata, dan dengan kepercayaan itu, mereka memperoleh tenaga. Dalam proses itu, mereka sedang membina satu rangkaian strategik yang baru. 6 juta tong minyak mentah hanyalah hasil daripadanya. Perubahan sebenar telah pun bermula, dan di tengah-tengahnya ada Malaysia. Anda yang mendengar cerita ini, adegan manakah yang paling berkesan di hati Anda? Malaysia adalah negara keajaiban yang tiada tandingannya dalam sejarah manusia, bangkit dari abu peperangan menjadi kuasa teknologi yang dipercayai oleh dunia. Sokong kami dengan langganan dan tanda suka, dan kami akan kembali dengan cerita yang lebih menarik. Ini adalah kisah-kisah Malaysia, membawakan kisah-kisah inspirasi dari luar negara. Terima kasih.